yang memang tak ada subhat, iaitu dia cari rezeki, dia ambil upah orang naik sampai. Nampak? Maksudnya dia buat satu pekerjaan yang pada masa itu lah, pekerjaan itu pun dia kira biasa je lah, bukan hebat sangat, tapi dia cari pendapatan yang halal sampai mati. Itulah sumber dia untuk dia dan anak-anak dia makan. Dan bila dia mati, kerana nak perlukan kepada pencarian tadi, anak dia Rabi'atul Adawiyah ni, dia cari juga rezeki melalui jalan seperti mana yang bapa dia pernah buat, iaitu naik bawa upah orang naik sampai. Dia satu benda nak beritahu, mana orang perempuan bila dia terdesak, dia boleh cari duit lah. Tapi langkatan terkawal ikut syariat, bukan salah. Namun kerana pada masa itu, sebab dia ni suara dia sedap dan rupa dia cantik, dia telah menarik perhatian raja pada masa itu. Raja pula tahu-tahu lah, dia nak orang ni datang kepada istana dia, jadi hamba kepada dia, melayani kehendak nafsu dia, melayani mereka ni melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, kemungkaran dan sebagainya. Jadi dia tak boleh lawan. Dia dibawa ke istana. Jadi dia hamba dalam istana. Mak dia nampak hati mak dia, memang dia boleh kritik kan, tapi mak dia tetap istiqamah dengan doa. Ini yang kita tak kenal ni. Kita marah tapi kita tak angkat tangan. Kita boleh marah tapi dalam masa sama kena angkat tangan. Angkat tangan tu maksud kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mak Rabi'atul Adawiyah, dia doa sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta Allah bebaskan anak dia, tapi Allah tak bebaskan dalam masa terdekat. Ini hati ada hubungan dengan Tuhan. Dia ada kaitan dengan solat kita. Ada kaitan dengan solat. Kalau dalam solat kita, hati kita berhubung terus dengan Allah Ta'ala, yang dikatakan khusyuk dalam solat itu, maka di luar solat pun kita khusyuk. Bila kita ditimpa oleh bencana, ditimpa oleh ujian, kita khusyuk tu maksudnya kita boleh terima bahawa ujian itu dari Allah Ta'ala atas dasar kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Dia doa. Rabi'atul Adawiyah ni, Allah tetapkan diri dia, hati dia dengan Tuhan, walaupun duduk dalam maksiat, tapi tak boleh ubah diri dia. Nampak tuan-tuan? Apa berlaku bila malam hari dia duduk satu bilik kecil dalam istana, dia beribadah kepada Allah. Bila dia kata beribadah kepada Allah, dia memuji Allah, dia sujud kepada Allah. Setiap malam itu saja dia tak ada buat lain. Siang hari dia terpaksa bagi masa untuk melayani kehendak orang manusia yang terlalu menturuti nafsu. Dan malam hari dia serah diri kepada Tuhan, dia mengadu kepada Tuhan, minta Tuhan lepaskan dia daripada perhambaan ini. Pernah tak kita buat begitu sebenarnya? Dalam kita berusaha untuk mendapat sesuatu yang terbaik, pernah tak kita juga menyerah diri kita kepada Tuhan? Tundukkan kepala kita, ya Allah, dalam masalah ini, ya Allah, hanya Engkau yang boleh selesai. Hanya Engkau lah tempat aku bergantung, ya Allah. Dari mana dia dapat semangat ni? Daripada solat. Pasal bila dia kata waktu sembahyang kita bergantung dengan Allah Ta'ala, memang betul. Waktu sembahyang kita betul-betul bergantung dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Masa tu kita serah diri, itu khusyuk. Jadi di luar solat itu pun dia sentiasa khusyuk. Dia rasa Allah tak akan sia-siakan dia. Tapi orang tak pernah henti duduk diam. Orang beramal, dia berbalik mula dekat dia. Buka pintu balik mula supaya dia ni jangan beribadah. Nampak? Kita beribadah pun dia akan ada ujian, rintangan, cabaran. Kita akan susah hati. Sebab banyak kisah-kisah yang menggambarkan bahawa bila orang ni dia tak suka kepada kita dan dia tak suka apa kita buat, walaupun benda kita buat tu baik. Kita jangan mudah saja. Kita tahu yang penting, kita tahu kita buat kerja baik. Tetapi Allah Maha Kaya kerana hati dia dekat dengan Tuhan, pula yang dibalik itu tak mematuk Rabi'atul Adawiyah, tetapi keluar balik mematuk orang yang membaliknya. Nampak ni kebesaran Tuhan. Jangan heran lah, orang nak buat apa-buat lah, kita serah kepada Tuhan. Sampai orang beritahu kita, dia kata syekh, dia kata berhati-hati orang nak kena, dia buat, saya nak buat apa? Saya bukan ada kuasa boleh tahan dia. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha berkuasa, Allah yang menentukan segala-galanya. Saya nak buat apa? Saya tak boleh buat apa. Tapi kalau nak buat apa, dia nak serah pada Tuhan. Tuhan yang akan naikkan dia, Tuhan yang akan jatuhkan dia, Tuhan yang boleh muliakan dia, Tuhan yang boleh hinakan dia, Tuhan boleh kayakan dia, Tuhan boleh miskinkan dia, Tuhan yang hidupkan saya, Tuhan yang matikan saya. Kalau Allah kata saya belum mati, dia tidak akan mati. Kata orang ulama, saya pernah baca kisah di Sabah, dia berjuang di Sabah ni. Dulu
zaman jauh sangat. Saya pernah baca kisah dia pergi berdakwah di Sabah ni. Dulu kena naik tu, kena angkut tu, punya hutan masa tu. Pergi sana, pergi sini, pergi berdakwah. Ada baik, ada orang buat baik. Tapi tengok orang sihir dia. Orang sihir dia, bila orang kata saya tak apa, pergi mengajar lagi, tak apa, saya pergi mengajar. Tuan boleh ke mengajar lagi ni? Ni dah muntah-muntah dah, tak apa, saya larat pergi lagi, pergi. Nampak? Ini motivasi kat saya. Pergi, tak apa. Sebab dia kata, kita tak boleh buat apa, tak ada. Kita nak marah dia pun tak kena juga. Kita serah dia kepada Tuhan sebab dia telah menghalang kita buat kerja-kerja untuk ajak orang kepada Allah. Tapi nanti dia, memang nanti pendakwah ni nanti. Saya lupa nama dia, tapi saya pernah baca kisah dia. Mati. Muntah dakwah banyak mati. Tapi dah tak apa yang Allah bagi. Dakwah yang keluar tu berbau wangi, harum, bak kasturi. Memang itu yang dia nak. Memang itulah saya nak tu semua warna. Ini mana kita buat kerja Allah Ta'ala ni, kita jangan bimbang, kita jalan terus. Lepas tu orang tak payah hati lagi, ambil kala jengkin, baling dalam bilik Rabi'atul Adawiyah. Apa berlaku? Serupa juga kala jengkin ni keluar balik, pergi gigit orang yang baling. Bukan orang yang nak ayah tu. Dari situ dia orang dah nampak dah, ini Rabi'atul Adawiyah ni bukan orang biasa. Sampai raja ni satu malam dia mimpi bahawa Allah nak ubah, kejap dia. Allah bagi raja ni pula mimpi. Raja ni mimpi dia nampak satu cahaya keluar daripada bilik Rabi'atul Adawiyah naik ke langit. Dalam mimpi dia perang, dia jangan sedar dia pergi intai jemaah Rabi'atul Adawiyah ni buat apa. Dia tengok Rabi'atul Adawiyah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari buat apa? Lebih baik kita tidur daripada buat benda mengaku tu. Saya kata kita kalau tak boleh sangat daripada kita buat benda mengaku pula, benda mengaku tu tambah dah macam mengaku kan hidup kan. Lebih baik kita tidur. Tidur lagi baik pada buat benda mengaku. Lama-lama Allah akan campak dalam hati kita, kita rasa bangun daripada tidur tu untuk beribadah lebih baik, maka kita akan bangun pula. Tapi nak cerita kalau kita lemah sangat, kalau aku tak tidur buat benda mengaku, lebih baik tidur. Tak boleh tidur, buat pagi tidur macam-macam. Meletik kaki. Jangan itu. Lantak lah. Jadi kita jangan buat benda itu. Nak selamatkan diri kita. Raja ni satu malam yang lain, dia mimpi lagi ada orang tua datang kat dia. Orang ni nasihatkan dia, kamu bebaskan Rabi'atul Adawiyah. Dia pun datang, dia bebaskan Rabi'atul Adawiyah. Dia minta maaf sebab dia telah melibatkan Rabi'ah di dalam satu suasana yang tak sepatutnya. Jadi dia kata untuk menebus kesalahan itu, kamu mintalah apa kamu nak, kamu minta. Aku akan tunaikan semua permintaan kamu. Dia kata aku hanya perlu bebas. Aku perlu merdekakan jiwa aku supaya aku boleh serahkan diri aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak mau, tak mintalah apa. Kalau kita orang minta. Boleh minta emas biji, rumah banglo biji. Lagi apa ya? Lepas saya senarai tak? Oi, kita senarai 20 30 dah dia minta. Subhanallah. Memang raja ni boleh bagi dia, dia memang suruh minta, dia minta lah kan. Tapi dia tak mau. Raja yang susah hati kan, perempuan dia tak mau apa-apa. Tak apa, nak bebas, bagi bebas. Dia tak ada apa-apa, melainkan nak kebebasan. Bila dia duduk luar, dia duduk juga satu pondok kecil. Dalam pondok kecil ni hanya ada sebiji tempayan. Kalau kita ni mungkin ada satu kolah tempat air, keperluan dia itu je. Kerja dia je ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa seronok siang dan malam dia boleh beribadah kepada Allah Taala. Dulu siang dia tak boleh sebab siang dia kena ikut kehendak orang. Tapi sekarang siang dan malam dia boleh serahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu. Satu malam datang pencuri. Pencuri masuk rumah dia, letak pisau dekat dia, bagi semua harta. Aku ni pencuri, nak kata kamu. Kata Rabi'atul Adawiyah, boleh ambil sebiji tempayan dia. Pencuri dia kata, kalau sebiji tempayan buat apa? Itu tak ada nilai. Rabi'atul Adawiyah kata, aku memang tak ada apa-apa melainkan ada tempayan. Kalau kamu tak bagi juga, pencuri tak kaya. Orang kalau hati dia kaya dengan Tuhan, orang tengok muka dia macam orang kaya. Sebenarnya tak ada apa-apa. Dia kosong, itu sebenarnya kelebihan lagi. Orang ni kalau hati dengan Tuhan, dia tak ada, tapi orang suka mengaku kat dia. Orang suka berharap benda dia. Sebenarnya dia kan apa.
Tak muka tak Allah bagi macam dia boleh tolong dia. Dia bukan ada. Tapi kalau tuan-tuan mengalami itu, tanda hati tuan-tuan telah dapat perhatian dari Tuhan. Kita ada rumah tiba dia datang. Dia kata abang dah yuk ke orang. Tak perlu yuk orang. Orang langsung tak. Minta orang itu. Sebenarnya rumah kita pun separuh. Kita pun tak ada rumah. Tolong yuk anak-anak kecil nak makan. Apa-apa tu budak. Kita tak pernah pula kata tak ada. Kita cuba cara berpelan. Takut dia dengar. Kalau kita tak ikhlas, kita satu bagi bunyi. Kawan itu boleh hilang kan. Dah kita bagi bunyi, dia mana tahu kita pun tak ada. Dia tak, kita tak ditangkap perlahan. Lalu elok-elok pula. Tak ada pula bagi orang lain nampak. Supaya jangan jatuh maruah kawan kita. Oh, ini hebat. Kalau pernah berlaku dalam hidup kita, tak kira dalam situasi yang mungkin berbeza, itu tanda hati kita sudah mendapat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila orang tengok kita ada yang minta tolong, ada perhatian. Apa nak buat? Jaga elok-elok hati, istiqamah. Kita Allah tambah lagi, Allah tambah lagi, Allah tambah lagi, Allah tambah lagi, sampai kita rasa sedap dan lazat bila ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa betul ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu kamu ingat Allah, hati kamu jadi tenang, bangun. Itu pencuri ni, dia ingat Rabi'atul Adawiyah ada harta banyak. Dari Rabi'ah kata aku tak ada. Kalau kamu nak juga, kau mintalah kepada yang maha kaya. Siapa maha kaya? Allah. Macam mana aku nak minta? Ambil Ismail. Kawan ni, nampak ni pencuri ni, dia boleh pergi ambil Ismail. Pencuri. Pasal apa yang dia boleh ambil Ismail? Sebab dia datang daripada mulut yang lahir daripada hati seorang wali Allah Ta'ala. Dia cakap tu, pencuri boleh dengar cakap dia. Ambil Ismail, dia ambil Ismail. Ismail punat lagi. Dalam rumah orang yang dia nak ambil. Apa pun nak pasal, kau minta dengan Tuhan. Dia minta, ya Allah, bagilah aku kaya, aku nak harta. Amin, ya Allah, duduk dia. Elok dia habis doa tu, dari jauh nampak satu rombongan diraja tak? Sampai depan rumah Rabi'ah, dia kata ni raja harta kami ni suruh bagi semua harta-harta ni kepada Rabi'atul Adawiyah. Raja suruh bagi, sebab kamu tak ada, raja nak bagi juga. Rabi'atul Adawiyah kata, aku tak nak harta ni. Yang nak harta ni orang ni. Pencuri tadi. Dia pun bagi dekat sini. Pencuri ni heran. Dia kata, siapa sebenarnya muka ni? Orang kata, tak tahu ke? Wakil raja kata, ini Rabi'atul Adawiyah. Terkesan kat hati dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nampak tak? Saya cerita satu kisah mungkin nampak panjang sikit, tapi nak cerita bab hati. Hati yang takut dan harap kepada Allah, hati yang bergantung kepada Allah, hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Nampak dia punya kesan. Nampak macam dia tunduk saja, tapi semua musuh boleh jatuh. Nampak macam dia tunduk je, tapi semua benda dunia boleh datang kepada dia. Walaupun dia tak mahu. Dunia lagi dibenci, lagi dia datang. Sebab apa bila kita benci dia datang? Sebab dia tahu kita boleh uruskan dunia dengan baik. Tapi kalau kita cinta dunia, dunia tak mau datang. Kalau dia datang, dia hanya akan menyusahkan kita sahaja. Bukan kita ambil dunia, jangan salah faham. Dunia kita benci, dia datang, kita tahu nak buat apa dengan benda yang kita benci. Tapi kalau dunia kita cinta, dia datang dengan kita pun tenggelam dalam dunia. Ini hakikat kehidupan. Ini penting. Balik kepada persoalan tadi, macam